Anakku bukan anakku, kedengaran seperti tidak masuk akal. Namun itulah yang terjadi kepada 3 orang remaja yang sebenarnya identiti mereka telah tertukar sejak 20 tahun lalu. Tidak dapat kita bayangkan anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan harapan sebenarnya bukan anak kandungmu. Begitulah kisah kali ini, bagaimana 3 bayi ini boleh tertukar. Ikuti kisah ini. Bagaikan kisah dalam sinetron, 2 keluarga terpaksa melalui kisah tragis apabila 3 bayi yang dilahirkan 20 tahun lalu rupa-rupanya tertukar dipercayai akibat kecuaian petugas kesihatan sebuah hospital di Kota Baru, Kelantan. Lebih memerikkan, kejadian itu hanya disedari oleh Adriani Iwani Ibn Yanin, kembarnya Adriana Iwani, dan kembar sebenarnya Nur Atirah Hussein pada September 2020 selepas ujian DNA dilakukan. Kejadian itu mula terbongkar ketika Adriani Iwani berada di tingkatan 4 sewaktu mengikuti kem motivasi apabila secara tidak sengaja berjumpa dengan pelajar dari sekolah lain yang mendakwa mukanya seirah dengan rakan sekolah mereka yang bernama Nur Atirah. Dia kemudian meminta gambar Nur Atirah daripada pelajar itu sebelum berkongsi akaun Instagram Nur Atirah yang dikatakan seirah dan sebaya dengannya. Apabila dia memaklumkan perkara itu kepada kakaknya, dia mengiyakan persamaan ketara wajah mereka. Namun ibunya berpandangan sebaliknya, menyebabkan dia tidak ambil peduli selepas itu dan menganggapnya seperti pelanduk dua serupa. Bagaimanapun, bagaikan sudah ditakdirkan, mereka akhirnya bertemu buat kali pertama secara bersemuka di Karnival Jom Masuk You di sebuah pasaraya di Kota Baru pada Mac 2019, menyebabkan masing-masing terpana apabila melihat persamaan yang ketara dari segi wajah dan bentuk badan. Akibat terlalu terkejut, masing-masing hanya berpandangan antara satu sama lain dan berlalu tanpa menyapa, namun perkara itu disedari oleh rakan-rakan yang lain. Kejadian itu tidak berakhir di situ. Ia berlarutan hingga Ogos 2020 apabila seorang rakannya memaklumkan tarikh lahirnya sama dengan Nur Atirah, iaitu pada 19 Ogos selepas dia memuat naik dalam media sosial gambar majlis sambutan hari lahirnya yang diadakan di rumahnya. Nur Atirah kemudian menghubunginya melalui Instagram dan bertitik tolak daripada itu. Banyak perkara dibincangkan dan mendapati terlalu banyak persamaan untuk disifatkan sebagai kebetulan, menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk melakukan ujian DNA. Selepas berbincang, kedua-dua keluarga sepakat melakukan ujian DNA di Hospital Universiti Sains Malaysia SUSM Kubang Kerian bagi mengenal pasti sama ada terdapat pertalian antar mereka. Ujian DNA itu dilakukan menggunakan sampel darah membabitkan Adriani Iwani, ibunya Siti Aminah Ismail, Adriana Iwani, Nur Atirah dan bapa Nur Atirah Hussein Omar. Apabila keputusan keluar, mereka amat terkejut, terutama ibunya yang terduduk dan menangis selepas mengetahui keputusan ujian DNA ialah 99.99% menunjukkan Adriani Iwani dan Nur Atirah ialah pasangan kembar, anak kepada Ibani Yani Muhammad Saleh dan Siti Aminah. Adriana Iwani yang sebelum ini didaftarkan sebagai pasangan kembar pula ialah sebenarnya anak kandung kepada Hussein Omar dan Rahmah Isa yang telah pun meninggal dunia pada 2018 yang sebelum itu membesarkan Nur Atirah. Semasa pasangan kembar ini dilahirkan, difahamkan doktor yang bertugas tidak pernah memaklumkan sama ada kembar yang dilahirkan ketika itu adalah kembar seiras atau sebaliknya. Tetapi disebabkan tag nama di kaki kedua-dua mereka ialah nama si ibu, jadi keluarga tidak pernah terfikir tentang perkara itu, beranggapan mereka kembar tidak seiras. Berdasarkan rekod pada sijil kelahiran, Nur Atirah dilahirkan pada 1.14 pagi, diikuti Adriana Iwani 1.27 pagi dan kemudian Adriani Iwani 1.34 pagi. Apabila diketahui keputusan ujian DNA, ibu mereka tidak dapat menerimanya dan pada peringkat awal, perkara itu juga tidak didedahkan kepada sesiapa kerana risau ia memberi kesan psikologi terutama kepada Adriana Iwani. Walaupun keputusan ujian DNA sudah diketahui, keluarga itu tetap menganggap Adriana Iwani sebahagian daripada 9 adik-beradik mereka dan meminta untuk terus tinggal bersama memandangkan adik-beradik kandungnya yang lain semuanya sudah pun berkahwin. Samping itu, ibu bapa kandungnya pula sudah tiada, manakala ayahnya meninggal dunia selepas 2 bulan ujian DNA diketahui. Pada masa yang sama juga, Nur Atirah yang sebelum ini tinggal bersama ayahnya di kampung Pulau Kundur, Kota Baru sudah berpindah dan tinggal bersama keluarga kandungnya di Kampung Langgar, Kota Baru sejak Januari 2021. Biasanya rekod kelahiran disimpan pihak hospital selama 21 tahun. Mereka akan mencari rekod kerana yang dahulunya dibuat secara manual.
Kes ini menyebabkan Nur Atirah Hussein tertukar ibu bapa meninggalkan kesan mendalam kepada wanita itu. Tambah lagi ayahnya yang membelanya selama ini, Hussein Omar, meninggal dunia pada usia 64 tahun akibat sakit jantung pada November 2020. Selepas ujian DNA diketahui pada September 2020 yang mengesahkan dia bukan anak kandung lelaki itu. Ujian yang terpaksa ditanggung oleh ayahnya itu amat berat dan kesedihan yang dialami bertimpa-timpa kerana ia terjadi tidak sampai 2 tahun selepas pemergian ibunya Rahmah Isa yang meninggal dunia pada 2018 akibat kencing manis serta 2 lagi saudaranya dalam tempoh itu. Nur Atirah sudah boleh menduga keputusan DNA itu kerana Adriani Iwani mempunyai banyak persamaan dengannya. Sebaik ayahnya mengetahui tentang perkara itu, arwah mula berubah dan lebih banyak berdiam diri serta seringkali termenung. Arwah ayahnya terus menangis dan secara tiba-tiba dia mengadu sakit dada sambil menzahirkan rasa bimbang hendak melepaskannya, memandangkan dia adalah anak bongsu daripada 12 beradik yang tidak pernah berpisah dengan keluarga. Nur Atirah turut meluahkan perasaan terkilan kerana dia tidak dapat berjumpa dengan bapa kandungnya Ibani Yani Muhammad Saleh yang meninggal dunia lebih awal pada 2009, dan begitu juga dengan Adriana Iwani yang tidak dapat berjumpa dengan ibu kandungnya Rahmah Isa yang meninggal dunia pada 2018. Lagi sedih, dia tidak pernah berjumpa dan mendapat kebahagiaan daripada ibu kandungnya sendiri. Mengenai perkenalan dengan arwah ayahnya dalam masa yang singkat, Adriana Iwani berkata dia sendiri dapat merasai aura bapa kandungnya selepas kali pertama berjumpa. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad berkata, anak sebenar mempunyai hak untuk mendapatkan sumber pusaka yang ditinggalkan oleh bapa kandungnya yang sudah meninggal dunia. Memang wajib seseorang itu dibin atau dibentikan kepada bapa sebenar. Tidak boleh dibenti atau bin kepada bapa angkat. Haram kalau dengan sengaja. Dalam kes ini ia tersilap, jadi apabila tersilap insya-Allah Tuhan ampunkan. Ditambah pula tidak menjadi kesalahan untuk anak yang tertukar itu terus tinggal bersama keluarga yang memeliharanya, kerana dia dianggap anak sebenar kerana telah menyusu daripada ibu keluarga berkenaan. Hubungan itu dari aspek hukum aurat adik-beradik susuan adalah sama dengan hukum aurat adik-beradik seibu sebapa. Sementara itu, pakar genetik manusia Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Tilakawati Rupiah berkata, seseorang itu akan mewarisi 50% daripada DNA ibu dan 50% DNA bapa. Keputusan ujian DNA yang tidak boleh dipertikaikan adalah lebih kurang antara 96% hingga 99.99%. Semakin tinggi peratusan, semakin besar kemungkinan individu-individu yang diuji itu mempunyai tali persaudaraan. Jabatan Pendaftaran Negara JPM membenarkan permohonan pembetulan maklumat pada sijil kelahiran dan kad pengenalan Nur Atirah binti Hussein ditukarkan kepada Atirah Iwani binti Ibani Yanin dan Adriana Iwani binti Ibani Yanin kepada Adriana Iwani binti Hussein berdasarkan keputusan laporan ujian DNA. Sementara itu, bagi Adriana Iwani, beliau tidak pernah menganggap Adriana Iwani sebagai orang luar walaupun kini mengetahui mereka tiada pertalian darah, malah hubungan masih berjalan seperti biasa. Kisah kehidupan mereka telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh Maha Suci Tuhan yang mentadbir urusan setiap perjalanan hidup hamba-hambanya. Sebenarnya inilah yang terbaik, antara mereka tiada siapa yang hilang. Malah mereka semakin bertambah. Daripada 2 keluarga yang asing, kini mereka menjadi saudara. Malah kedua-dua keluarga telah pun membesarkan ketiga-tiga mereka dengan akhlak yang baik. Semoga apa yang berlaku menjadi kekuatan dan semangat untuk mereka terus menghadapi ujian kehidupan ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sekian, terima kasih.